Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dalam Facebook yang menguruskan soal siaran ini, perbincangan kita ini mendapat sambutan yang ramai di peringkat Facebook, tapi mereka yang bersedia untuk hadir di sini mungkin tidak begitu ramai kerana mungkin ada masalah masing-masing. Mungkin tidak ada masa yang cukup sebagainya. Walau bagaimanapun, kita akan mula dengan 4-5 orang lagi, 3-4 orang ni. Datuk Gas, ini Puan Kukli ni mana-mana Dr. Basri? Dia sekadar hadir nak mendengar tentang sistem dua parti. Okey. Okey, tinggal Datuk Gas lah. Datuk Gas, Ustaz Haji Razali dan Tuan Haji Rahim. Lama tak jumpa Tuan Haji Rahim. Ini kita siri kita yang ketiga dalam dialog politik kita ini, dan dalam siri yang pertama kita mempersoalkan tentang terlalu banyak parti-parti politik yang ada dalam negara kita ini, dan banyaknya bilangan parti-parti politik dalam negara seperti yang sedia ada tidak menunjukkan kebijaksanaan baik di kalangan para pemimpin maupun di kalangan rakyat. Para pemimpin macam telah mencipta banyak parti politik, kemudian rakyat juga telah menyokong apa saja parti yang ditubuhkan tanpa memikirkan sama ada ini sesuai atau tidak dengan keadaan negara dan sebagainya, dan inilah yang akan kita bincangkan. Kemudian dalam siri yang kedua kita berkesimpulan bahawa yang menjadi asas kepada banyaknya parti politik ini bukan kerana dasar politik, tetapi kerana nafsu politik. Ini saya harap kita semua fahamlah, kerana nafsu politik para pemimpin. Jadi sama ada pemimpin besar, sama pemimpin kecil, masing-masing nak menjadi ketua dan tidak bersedia untuk bersatu padu di bawah 1-2 parti politik yang ada. Maka itulah yang terjadi kepada kita. Jadi sekarang ini dalam siri yang ketiga ini kita cuba memberanikan diri kita untuk mencadangkan supaya negara kita bukan secara undang-undang tetapi secara budaya politik kita cuba berfikir tentang mewujudkan sistem dua parti. Sebab kita tengok di negara-negara yang maju, sistem dua parti ini merupakan satu sistem yang baik. Ia merupakan satu sistem yang boleh orang kata ada check and balance, ada imbangan antara satu sama lain, dan tidak pula menutup parti-parti kecil atau dalam bahasa nakal kita katakan parti-parti nyamuk dalam masyarakat kita ini untuk ditubuhkan. Cuma dia tahulah kedudukannya sebagai sebuah partai tempelan dan tidaklah akan bercakap tentang apa-apa yang ada sekarang. Cuma dalam keadaan sekarang ini tentunya sukar untuk orang menerima hanya 2 parti besar. Kemudian yang lain itu dianggap sebagai parti sampingan, tetapi jalan ke arah itu ada. Maknanya kita perlu menuju ke arah gabungan 2 parti besar sahaja. Misalnya kalau berasaskan kepada ideologi lah, tidak berasaskan kepada karisma kepimpinan dan sebagainya, kerana kepimpinan itu biasanya kalau dalam Islam telah diperingatkan dalam Al-Quran bahawa yang akan kekal ialah falsafah dan ideologi, ajaran. Adapun kepimpinan itu tidak akan kekal. Malah kepimpinan Nabi sendiri pun dia tidak akan kekal. Yang kekalnya ialah
pengajaran dan ideologi itu. Jadi sekarang ini siapa nak mulakan bagi idea ni? Boleh saya jemput Datuk Gas dululah. Datuk Gas. Ada tak Datuk Gas? Ataupun Tuan Haji Razali nak mulakan? Boleh, silakan. Assalamualaikum Tok Mot. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain-lain, terima kasih kerana menyediakan satu perbincangan yang sangat menarik sebetulnya, Datuk. Jadi perkara ni sebab saya secara peribadi terlibatlah dalam beberapa gerakan aktivis yang pernah juga mengutarakan cadangan sistem dua parti ni. Tetapi realitinya sehingga ke waktu inilah maknanya belum ada yang betul-betul tampil secara committed lah untuk merealisasikan perjalanan sistem dua parti ini. Antara perkara yang dibincangkan sebelum ini, saya dalam NGO Mampir juga bersama dengan yang baru gerak kami Malaysia. Datuk Nashar. Ada menggerakkan, sebetulnya saya lihat ada poin kesamaan di sini ialah perubahan budaya politik yang perlu digembelengkan sebetulnya, kerana kita tahu untuk melibatkan perubahan ini dia melibatkan kepada pindaan dan sebagainya, tetapi sebelum sampai ke tahap itu, perkara yang pertama ialah untuk menyedarkan masyarakat itu sendiri, masa itu sendiri kepada perubahan ini. Kerana kita lihat baik di peringkat parlimen sekalipun, bila ada desakan yang kuat daripada masa, mereka akan berusaha untuk membuat perubahan. Jadi kesedaran terhadap sistem dua parti ini kalau menurut saya sangat perlu untuk digembelengkan, kepahaman dan kesedaran ini di kalangan masyarakat umum, supaya saya lihat 3 peringkat lah, maksudnya gerakan advokasi lah yang penting, Datuk. Gerakan advokasi kepada kesedaran tentang sistem dua parti ini memang perlu digerakkan. Yang pertama di peringkat kita kata ahli politik sendiri. Yang kedua di kalangan middle class lah, termasuk golongan akademik, agamawan, aktivis. Yang ketiga ialah golongan masyarakat umum yang boleh sampai ke akar umbi. Maksudnya kalau kita nak bawa ini, maknanya kalau tidak sampai ke akar umbi, ke peringkat parlimen, ke peringkat DUN misalnya, dia tidak akan menjadi satu gelombang kemahuan yang kuat di kalangan masyarakat. Jadi itu tinggal perkara itu sebetulnya tu yang dihasratkan. Kerana selain daripada faktor kepimpinan seperti yang Datuk sebut tadi, permainan politik ini perlu dikawal. Kalau kita belum sampai kepada ada sistem baru yang boleh mengawal, ia perlu dikawal oleh kesedaran masyarakat umum. Supaya kesedaran masyarakat umum itu yang mencorakkan, bukan parti politik yang mencorakkan pemikiran umum. Nak cakap ni boleh? Setakat itu dulu, Datuk. Okey. Terima kasih Ustaz Razali, dan itu pandangan yang cukup jelas, dan kita pun berterima kasih kerana telah diberi satu data yang cukup baik bahawa gerakan ke arah ini sudah pun ada dan telah pun dilakukan, tetapi cumanya penerimaan daripada orang ramai dan ahli-ahli politik sendiri nampaknya lembab, sejuk, begitu. Betul. Okey. Kemudian ada cadangan supaya diadakan gerakan advokasi dan semua peringkat politik, golongan menengah dan masyarakat umum sampai ke akar umbi, dan supaya permainan politik itu dikawal. Pengawalan itu tentunya bukan berasaskan kepada pengawalan undang-undang, kan? Kita bercakap tentang budaya. Sebab saya perhatikan dalam dunia korporat, peraturan-peraturan yang dikeluarkan sama ada oleh pihak-pihak
yang berwajib, misalnya pihak apa tu regulator yang dikatakan cukup baik dan sebagainya, tidak memberi kesan yang baik kepada perkembangan. Yang memberi kesan yang baik pada perkembangannya ialah budaya korporat itu. Jadi sekarang ini kita perlu melihat bagi tumpuan kepada budaya politik dalam masyarakat kita. Terutama sekali kita tengok dalam sehari dua inilah, masing-masing orang politik ini melihat seolah-olah politik itu kepunyaan mereka. Dan rakyat perlu menerima apa saja. Saya nak bertanding, saya nak rombak kerajaan, saya nak tubuh kerajaan baru, saya nak pilihan raya walaupun yang akan terseksa ialah rakyat, nak habiskan duit negara, baiklah bagi kepada orang miskin dan sebagainya, bagi kita di sinilah. Jadi okey, siapa dia nak sambut idea yang diberikan oleh Tuan Haji Razali ni? Profesor. Yes. Saya ni sama minat betul dengan Profesor punya tajuk ni. Itu tak payahlah tu cerita tentang yang kita bincang sudahlah. Sebenarnya Prof, suasana tu dah ada sekarang di Melaka. Di mana pada persepsi saya orang politik sekarang mendedahkan diri dia untuk dinilai oleh rakyat. Macam sekarang ramalan saya lah. Bila dia bertanding sampai 3-4 penjuru tu, maknanya rakyat akan peluang memilih siapa yang pada mereka terbaik lah, Datuk. Ya. Tapi saya ni sebagai anak murid Prof, sebenarnya masalah dia satu aja. Ini cakap lillahi ta'ala. Yalah. Kumpulan macam saya ni 70 tahun ni, saya masih lagi sayang pada satu parti yang pernah berkuasa dan sekarang berkuasa. Urusnya UMNO. Lepas tu, tapi ada sikit-sikit lompang-lompang ni yang parti apalah ganti sepatutnya alternatif tu yang parti nasional. Kemudian siapalah Brother Anwar kita ni PH kan. Jadi pada saya suasana cukup cantik sekarang ni, mana dan golongan orang muda pun dah banyak sekarang nak mengundi. Walaupun dia yang berkesan Januari akan datang baru dia boleh mengundi kan. Okey. Yang suasana sekarang dah cantik, yang Prof harap tu dah ada dah sekarang. Kita tengoklah 20 hari bulan nanti keputusan dia insya-Allah hadap ajak Prof akan menjadi realiti. Sorry lah Prof. Tuan Haji Rahim. Haji Rahim. Apakah ini berarti bahawa Tuan Haji Rahim mahu supaya UMNO dan PH berunding? Prof ni ada ilmu lah, betul. Sebenarnya mereka daripada orang yang sama. Prof pun lebih maklum daripada dulu kan. Tinggal lagi brother kita ni dia crossover dulu. Dia macam Prof lah nak buat perubahan. Jadi itulah sebenarnya saya punya, ialah saya ni orang bodoh kan. Bodoh apa orang yang sudah sampai ke mana-mana. Allah. Itu bahasa antara cakap kita dua boleh lah. Ni berdepan publik ni maknanya orang yang sangat berpengalaman lah. Anak murid Prof mestilah. Okey, sekarang ini saya nak minta orang kedua yang ulas yang telah dikemukakan oleh Tuan Haji Razali dan disambut oleh Tuan Haji Rahim tadi. Adakah? Siapa yang nak sambut ni? Orang kita ni bila kita nak cakap politik secara serius, dia ramai yang nak sembunyi di belakang tabir, hanya melihat dari jauh. Jadi yang banyaknya Facebook yang menjadi ramai pengikut dan kita punya Zoom tidak begitu ramai. Kalau datang pun tidak begitu ramai yang bercakap. Betul, Prof. Ya. Saya mencelah. Prof. Ya. Betul, Prof. Saya ni sebenarnya
dah royak dengan banyak kawan-kawan saya lain. Majlis Perunding Melayu, saya pun dalam muafakat semua dulu kan. Member ABIM lama-lama. Saya bukan mewakili. Dia kata, apa tu? Tonjolkan yang saya cakap tadi itu, menyokong Prof punya idea. Mana suasana dah ada. Dan Ini Tuan Haji Rahim. Tetapi kalau kita tengok dalam kita punya grup-grup WhatsApp kan, hari-hari daripada pagi sampai malam dia bincang politik lah. Politik yang mewakili pendirian parti-parti masing-masing. Itu yang menjadi masalah. Dan kita melihat malangnya orang kita bila dia bercakap politik, dia hanya mengutamakan perkelahian antara parti dan tidak berfikir secara objektif bagaimana kita menyelesaikan. Seolah-olah idea atau pemikiran mereka itu telah dituba oleh rasa kepartian yang cukup mendalam dan tidak lagi melihat rasional yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Itu saya bagi sikit sajalah, jangan banyak-banyak nanti tutup program kita. Okeylah, siapa dia yang nak apa tu? Dr. Kamil ada ni, macam mana nak bagi ulasan? Ini apa ni, ada cadangan supaya maknanya diadakan dialog baru di kalangan parti-parti politik yang ada. Saya dengar hari ini ada lagi orang-orang yang baru nak tubuh parti politik lah, yang nak pimpin sendiri sebagainya. Jadi sehingga akan suasana seolah-olah saya akan tubuh parti politik untuk saya. Saya tak kira lah. Jadi dia masalah dari segi teori proksinya. Jadi masalahnya mereka hanya akan melihat kepada keadaan selepas berlaku pilihan raya, saya akan berkumpul dengan grup mana untuk menubuhkan kerajaan. Maknanya itu satu tujuan, satu objektif yang saya rasa tidak ada sangkut paut dengan dasar pergerakan politik lah, tapi itu masalah peribadi. Itu saya tidak mempertikaikanlah. Ada orang mempertikaikan saya bila saya katakan saya tidak akan masuk parti politik. Dalam bahasa klasiknya kita kata saya kufur. Saya kufur dengan dengan parti politik dan tidak lagi percaya seorang ahli akademik boleh selamat dalam platform politik, kerana bagi orang akademik hitam-hitam, hijau-hijau, putih-putih. Tapi bagi orang politik hari ini hitam, besok jadi putih, lusa jadi hijau, jadi kuning. Ini semua yang ada tu. Okey, siapa dia nak ulas lagi? Dia nanti nak habis barang, sekarang baru ramai orang nak cakap. Okey. Hasnan ni siapa ni? Tawawi. Saya kalau cakap seorang, saya cakap dengan Tuan Haji Rahim cukup lah. 2 jam, 3 jam. Okay tak? Saya pun baru nak cakap, Prof. Tapi saya nak potong sikit lah daripada sementara yang lain nak cakap. Saya penuh yakin pada 20 hari bulan nanti, ada satu macam orang kata apa, keputusan ni akan mirip yang kita harap. Misalnya kata PH dapat hampir setengah daripada undi menang, dan PN ataupun UMNO dia akan dapat setengah. Jadi itu teorinya. Ramalan saya, Prof. Saya kata saya ni orang bodoh, tapi dia besok bila dia terpaksa partner macam federal level dulu, saya rasa PH dan pihak PN atau UMNO nanti terpaksa bersama. Especially nak jadi CM tu siapa kan? Itu ramalan saya. Itulah tu kan. Tuan Haji Rahim sebagai orang tempatan lah.
Biarlah orang lain tak nak cakap, kita cakap lah sebagai orang tempatan lah. Ya. Apa nasib dia pilihan raya di Melaka ni? Ya. Kita Macam tahu BN ini dia ada asas dia, dia ada kekuatan di bawah. PN itu ialah satu idea baru yang tidak mempunyai kekuatan di bawah. Ya, betul. Macam mana ni? Ya. Tapi itulah Prof, saya penuh yakin daripada apa tu feedback daripada Astro semuanya lah, ulasan Selari itu kan. Saya berdasarkan ulasan Selari itulah orang-orang macam Prof Akademia punya ulasan. Jadi saya kompos semua setiap hari ini. Saya yakin the result of this 20 years ni dia akan macam apa berlaku tahun sudah di peringkat federal. Mau tak mau, siapa ialah PN ke apa. Okey, kita jangan pergi jauh kan. Ni saya nak tanya Tan Sri Syekh. Tan Sri Syekh, bagi ulasan sikit. Tajuk kita ialah kita mencadangkan supaya kita adakan sistem dua parti. Soekarno memperkenalkan Nasakom. Nasakom tu dia kumpulkan dalam satu parti demokrasi terpimpin. Kemudian kita dapati KOM itu telah mengkhianati Soekarno dan Soekarno jatuh kerana dihimpit oleh NASA. NASA himpit dia kerana KOM mengkhianati. Macam mana ni politik kita ni Tan Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anda duk ikut daripada awal. Siri yang pertama, yang kedua anda tak sempat ikut. Tapi hari ini saja nak tengok bila dua parti ni. Yang dua parti. Tapi anda tak mau kata bila anda bagi pandangan ni seolah-olah anda dah jadi satu orang yang fresh. Dalam takut kata anda dah jadi fresh. Tapi dalam politik Tan Sri tak ada fresh dah. Politik itu dinamik. Betul. Tapi kalau anda pergi lagi selangkah lagi, kali kalau nak ni, kalau kita nak pergi kepada Islam lah, saya ingat kita tak boleh lari pada tu. Ya. Kalau kita balik kepada ahlul hal wal aqdi, dia hanya satu aja. Satu aja ahlul hal wal aqdi. Umar pun ada situ, Abu Bakar pun ada situ, Osman, Ali, Zubair, Abu Ubaidah dan juga sahabat-sahabat yang mu'tabar semua ada dalam ini. Dan siapa yang mengepalai? Selepas wafat Rasulullah. Maknanya Rasulullah dah tunjuk dah secara tak langsung. Waktu Rasulullah sakit, Sayyidina Abu Bakar mengimamkan sembahyang. Tapi apabila kita tahulah dalam sejarah kita kan, apabila Rasulullah wafat, maka timbullah ada orang nak lantik Ali, ada lantik Abu Bakar. Tapi akhirnya sekali dengan sokongan kuat daripada sahabat dan diambil kepada sikap Abu Bakar ialah lelaki yang pertama memeluk Islam. Dan seniority lah maknanya. Seniority. Dan dia dihormati oleh semua para sahabat, termasuk Umar. Jadi apabila dilantik saja Sayyidina Abu Bakar, maka berlakulah bai'ah. Berlakulah bai'ah daripada para sahabat, masalah Umar dan cuma kalau kita tengok dalam sejarah kita, Sayyidina Ali mungkin kemudian sikit. Tak tahulah mungkin Datuk boleh ni, tapi anda ingat begitu. Tapi bukan makna Sayyidina Ali tak sokong Sayyidina Abu Bakar, tak. Tapi suasana keadaan macam itu. Tapi kita
Ana bila sebab itu anak kata awal tadi yang takut bila anak kata lagu ni seolah-olah kita kalau nak balik kepada hakikat, balik kepada hakikat. Yang keadaan kita sekarang ni dah anak kata teruk lah. Keadaan politik kita cukup teruk. Makna politik kita, anda ingat daripada penolakan Malayan Union, kemudian PAS, UMNO, semua dalam satu parti je. Pilihan raya 51 atau 50, Allahyarham Tuan Guru Haji Masri Fuad, kan? Dia tubuhkan PAS. Kemudian selepas itu dia keluar pada PAS. Masuk pula Tok Guru Haji Hussein, Ahmad Hussein dan Tok Guru semua. Daripada 51 kursi, PAS menang 1 kursi tahun 50. Tahun 51, ini pilihan raya yang pertama tu. Tok Guru Haji Hussein jadi ahli parlimen. Kemudian, sepatutnya, selepas itu kita dah mula bergisel dah. Parti Negara ada, Parti Negara Datuk On. Ya. Ahmad Bustamam ini sosialis. Kemudian Dr. Marudin PAS. Kemudian Parti Marhin Ishak lah, Pak Saku dan sebagainya. Itu pecahan juga lah. Dia pecah-pecah. Pecahan sosialis. Kemudian selepas pada pilihan raya 55, lepas pilihan raya 55, kita merdeka 57. Tapi Tan Sri macam ni, kalau kita dah balik kepada sekarang, jadi kita kata macam ni, seolah-olah gabungan parti-parti anti Barisan Nasional bekerja kuat sehingga dapat mengalahkan Barisan Nasional, walaupun pada hakikatnya tidak mengalahkan lah. Kalah tu kerana lompat-melompat. Itu satu fenomena lah. Tapi kita terimalah hakikat dalam politik macam tu lah. Tetapi bila mereka berjaya meruntuhkan sebuah parti yang sudah memerintah begitu lama, kemudian seolah-olah gagal untuk membina satu alternatif yang sama kuatnya. Kiralah apa coraknya sekalipun, sebab kita sebagai pemerhati kedua ni, saya melihat dari segi ni, maknanya untuk meruntuh lebih senang daripada untuk membangun. Jadi sekarang ni kita dalam keadaan sedang meruntuhkan struktur politik kita. Jadi saya lebih suka bercakap tentang bagaimana atas keruntuhan itu kita bangunkan sesuatu yang baru. Tetapi ramai daripada kalangan orang kita masih lagi asyik bercakap tentang bagaimana kita meruntuhkan yang sedia ada, yang baru nak naik dan sebagainya. Kemudian yang Tan Sri sebut antara senioriti tadi, kalau bertembung antara senioriti dengan sumbangan yang sebenar. Jadi orang sekarang ini tidak lagi mahu kepada UMNO walaupun awak senior, tetapi sumbangan awak sudah begitu mengecil kerana dipengaruhi oleh peribadi, kepentingan sendiri. Tapi sumbangan sebenarnya ialah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada sekarang. Ya. Macam mana ni? Anda nak jelas sikit Datuk. Ya. Sebenarnya idea dua parti ni, ingat selepas daripada pilihan raya, sejak pada zaman Tengku Abdul Rahman lagi. Sudah ada supaya kita meniru Amerika Syarikat, iaitu antara Republican dengan Demokrat. Both dengan konservatif itu sudah ada idea untuk dua parti ini. Tetapi apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita tak jadi begitu. Maka bukan makin parti kecil, makin banyak parti. Ada sekarang
Kalau Datuk tengok, Ana kadang kena tengok sekarang ni. Kita sebut nama tak apa kan. Tengok Syed Taufik. Tubuh ni apa nama angkatan apa muda ke apakah? Kemudian apa nama ni yang baru ni ada lagi nak tubuh lagi. Ada anda tak ingat nama apa lagi nak tubuh lagi parti. Kita dah 6 7 dah. Anda ingat nasib baiklah Hamim pun dah bubar tu. Barangkali Berjasa tak bubar lagi. Berjasa masih hidup tetapi makin kemerah dia punya kepimpinan tu. Pada pandangan saya lah, jangan berkecil hati lah. Maknanya saya fikir bagaimana mereka boleh berfikir untuk memperkukuhkan sebuah parti yang harapan untuk hidup masa kini dan masa hadapan itu sangat gelap. Anda nampak dalam usaha MDN yang kita pergi berjumpa dengan pemimpin agung ni. Bukan kita gini, usaha-usaha yang untuk menyatukan umat ni dah dibuat. Sejak kita berjumpa dengan PM yang pertama, kita berjumpa dengan Tok Go Haji Hadi, berjumpa dengan Tun Mahathir, berjumpa dengan Tengku Razali. Lagi kita berjumpa dengan semua ketua-ketua parti yang besar-besar ni, semua kita berjumpa. Tinggal kita tak pergi berjumpa lagi, kalau tak silap anak Anwar Ibrahim dengan Lim Kit Siang aja. Tapi dengan apa tu dengan apa tu anak Lim Kit Siang saya dah jumpa. Kita dah jumpa. Awal-awal lagi. Ya. Tapi ana punya pandangan kedudukan di Melaka ni, ini minta maaf lah kalau mungkin tadi sahabat kita Haji Rahim. Haji Rahim dia tentang UMNO. Ana rasa sebenarnya dalam UMNO sendiri sekarang ni dah pecah dua. Cuma orang yang tak memikir tak nampak. Saya bagi nanti. Okey. Apabila apa nama Datuk Ahmad Zahid Hamidi, dia jadi presiden. Dia pandai. Dia pergi berjumpa dengan Tok Go Haji Hadi apa gitu ni. Berjumpa dengan Mahidin apa semua. Pakat jadi dengan Tok Go Haji Hadi jadi apa muafakat. Lepas tu nak peluah lagi bila kerajaan jatuh, naik Mahidin jadi PN. Kemudian selepas pada itu, yang ni anak rasa geruk sekarang ni apabila Datuk Najib dibawa balik dan dia beri penasihat kepada MKT. MKT. Dan Datuk Ahmad apa nama Negeri Sembilan. Dia sebab dia timbalan presiden. Tetapi negeri yang dia perintah, Negeri Sembilan, jatuh kepada PH. Yang ni pun dari segi politik, kalau orang main politik, kalau barat dia letak jawatan dah. Makna tu. Tapi kita tak berlaku macam itu. Banyak perkara, walaupun kita kalah, tapi kita masih nak terus lagi. Sehinggalah berlaku apa yang dah muafakat nasional di antara Zahid dengan Tok Go Haji Hadi, kemudian masuk pejuang apa nama ni semua dah masuk berpakat elok. Kita tidak akan sehingga apa nama tolak ansur tu sampai kehendak apa nama daripada UMNO, sebab dia banyak 42 kursi dalam parlimen. Tapi pada Ana 42 pun dia masih kalah. Dia bukan menang. 42 dia tak boleh buat apa. Kalau tak orang PAS tak bantu dia, orang Bersatu tak bantu dia kalah. Itu. Tapi cara pemikiran ahli politik kita ni tak macam itu. Dia kata dia dalam dah ada pakat sama-sama, pakat Haji Hadi, pakat dengan Mahyudin, pakat dengan Zahid. Okey, mula bagi Mahyudin, lepas tu berjatuh Mahyudin. Siapa yang berjatuh?
Makna sama-sama seni raya juga. Kemudian naik. Bila Mahyudin jatuh, nak naik Ismail Sabri. Dia cuma orang ramai tak tahu aja. Tapi kita boleh baca bahawa Ismail Sabri dia naib Mursi. Kalau Datuk boleh ingat, ada pernah satu ketika nak lantik tu Datuk Negeri Sembilan. Jadi senator dan nak bagi kepada dia jadi PM lah. Tapi tak berlaku. Kalau jadi mantu tu lagi teruklah kita. Itu di antaranya. Sepatutnya dalam Melaka ni kalau betul-betul nak ni orang Melayu nak pergi kepada dua parti. Makna PAS dah bersetuju, Pejuang dah bersetuju, Gerakan dah masuk pula situ. DN, MCA, MSC pun ada semua dalam tu. Sepatutnya dia jangan bagi ambil 28 kursi lah. Ambil lah beberapa kursi yang UMNO boleh menang di situ. Bagilah sikit kepada Bersatu. Bagilah sikit kepada PAS, bagilah kepada MCA, bagilah kepada MSC dan bagi kepada Gerakan. Kalau boleh dia bercantum itu, makna daripada beberapa parti tadi lah akan jadi satu parti. Mana 5 parti yang ni akan jadi satu parti. Tapi ini bila dia nampak kata dia kuat, dia tinggal dah kawan. Asal dia bergantung kepada sokongan orang ni lah. Anda kata sekarang ni kerjaan Ismail Sabri naik dan Ismail Sabri pun tak boleh buat keputusan dengan pemilihan dalam parti untuk mewakili UMNO di Melaka. Sebab dia naik. Tapi siapa yang buat keputusan? Ialah timbalan Presiden. Dan timbalan Presiden ni dia bersihat ni ialah Datuk Najib. Dan juga Ahmad Zahid. Itu kita boleh baca. Itu. Kalaulah takdirnya, kalau dia tak boleh menang, dia menang 20 kursi pun dia kalah. Makna dia bila mari dalam federal pilihan raya 15 nanti, nanti tengok apa akan jadi kepada UMNO. Kalau masuk 3 penjuru, anda ingat akan jadi pilihan raya yang ke-14. Ya, lepas. Dia akan balik, sejarah tu akan balik. Okey Tan Sri, itu kesimpulan Tan Sri kan. Saya nak minta ulasan daripada orang lain. Tan Sri telah memberi satu gambaran yang realistik lah kepada apa yang sedang berlaku sekarang dan bagaimana dia menunjukkan arah tuju masa hadapan politik dalam negara kita, bahawa percaturan itu tetap akan berlaku dan yang menentukan percaturan itu bukan dasar perjuangan. Tuan Haji Rahim boleh tolong mic tu tutup tak apalah, tutup. Okey. Dan yes. Buka. Hello, Prof. Prof. Ya. Cuba mute saya pasal ada bising yang orang duk cerita di belakang tu. Tu. Macam kenduri di belakang tu. Okay. Jadi masalahnya yang menentukan bukan soal dasar perjuangan, tetapi yang menentukan ialah kita katakan nafsu kepimpinan dan kuasa yang ada pada para pemimpin. Yang ini yang saya rasa kita perlu selesaikan, masalah nafsu para pemimpin yang saya nak sebut dalam bahasa Arab. Dia kata insyaAllah ta'mar wala tikhrab. Nak hancur ke, nak bangun ke, saya tak kira. Masalahnya melintang, membujur lalu, melintang patah. Ini yang terdapat di hadapan kita sekarang. Okey, siapa dia yang nak bincang? Yang nak bincang lagi ni? Ya. Prof, saya nak cakap sikit tadi. Nak tambah sikit. Tan Sri cakap tu betul lah. Tapi daripada analisa saya, antara PN dengan perikatan, dia tak ada bergaduh sebenarnya. Dia tak ada konflik. PN berapa seat, PN pun seat yang lain, kawasan lain.
yang bertelangkah tu PH. So PH lawan semua kan 28 tu. Jadi ramalan saya ialah kawasan UMNO PN apa BN dia mungkin menang. Kawasan PN pun mungkin menang. Jadi sama banyak tu. Jadi nak akan berlawan dengan PH. Jadi ramalan saya besok dia rapat tu. Rapat dengan mungkin 100, 200 saja beza menang sesuatu kawasan tu. Tapi pada akhirnya besok apa tu sama ada PN atau BN akan mengasuhi dan dia tak cukup apa memang dia kena baik dengan PH nak menjadi kerajaan mah nak jadi CM. Itu ramalan saya lah. Saya penuh yakin Tan Sri yang Tan Sri kata yang kecil-kecil tu dia orang pun sebenarnya berani nak masuk. Dia tahu yang kuat ialah PN dan BN. Dan PH ni Brother Anwar kita faham lah kan. Dia nak cantas saja. Tapi pada akhirnya saya rasa ni saya tengok masing-masing nak dapat yang terbaik lah Prof. I think you know what I'm saying. Macam ni lah. Kata kalau saya guna satu analogi iaitu kita mengurung ayam jantan dalam satu geban yang sama. Jadi masa sekarang masih lagi proses patut mematuk antara satu sama lain. Belum lagi mengangkat satu ayam jantan yang balo dia macam-macam mana. Jadi belum lahir seorang yang betul-betul berkarisma di kalangan mereka itu yang boleh mengalahkan. Kalau dalam bisnes, maknanya dia bukan saya sengaja mematikan bisnes awak, tetapi dalam proses perdagangan ini yang tidak tahan itu dalam ekosistem yang ada, dia akan mati, terbengkalai. Tetapi suasana itu tidak dapat dilahirkan oleh orang-orang politik. Kalau saya cadang macam inilah, peranan orang bukan politik, macam yang dikatakan oleh Tuan Haji Razali tadi, peranan orang bukan politik membina suatu keadaan suasana ataupun nak kata ekosistem, katalah orang duk cakap banyak sekarang ni. Peranan orang politik kita sekarang ni, peranan kita sekarang ni tidak lebih pada cakap ya, mengulas. Mengulas. Jadi yang Tan Sri kata tadi, kita jumpa sekian pun, kita pergi tidak lebih daripada menyatakan hasrat supaya mereka berpolitiklah, tapi perpaduan masyarakat bangsa kita kena diambil kira dan semuanya mengangguk kepala. Tak Tan Sri, bila kita bincang itu semualah mengangguk kepala. Tetapi bila kita balik itu dia cerita lain-lain lah. Jadi macam mana dalam keadaan sekarang, bolehkah kita kata kewujudan parti-parti politik yang berbagai dan mengharu-birukan masyarakat politik dalam negara kita, antara sebabnya ialah kelemahan kita, orang bukan politik, yang tidak mampu berperanan sekurang-kurangnya macam Muhammadiyah dan Nahdah sekarang ini mereka sudah bersatu padu dan dengan kerana itu parti-parti politik telah mengambil kira tanpa sokongan Muhammadiyah dan Nahdah mereka tak boleh menang. Maka oleh kerana itu Muhammadiyah dan Nahdah boleh pegang rotan. Sekarang ini dalam negara kita ada macam-macam pertubuhan. Tetapi pertubuhan-pertubuhan kita itu masih lagi pada pendapat saya lah masih lebih selesa untuk mengikuri parti-parti politik yang ada. Saya nak sokong parti ini, saya nak sokong politik ini. Jadi pada peringkat itu saya rasa tidak ada satu hasrat yang tinggi untuk mendamaikan parti-parti politik, tetapi untuk menumpang ada. Ada saya nak tumpang parti A, saya nak tumpang parti B, nak tumpang parti C. Ini saya rasa ada orang nak ulas ke idea yang ini? Maknanya bukan kerana kesalahan orang politik saja, tapi kesalahan orang macam kita. Macam duk ulas hari-hari gini. Ya, Prof, pada saya
saya setujulah Prof cakap tu. Tapi saya penuh yakin orang putih kata somewhere along the line kita dah boleh bayang, saya tak boleh sebutlah parti mana kan, tapi ada parti yang akan boleh menguasai pilihan raya ni sebab dia sesuai dengan desakan nak perubahan. Jadi bila desakan nak perubahan tu, PH ni klaim dia akan membawa perubahan juga. Jadi pada akhirnya besok itu yang saya punya jangkaan lah. Dia akan terpaksa berbaik tu, kata PN. Bukanlah saya nak kata PN kalah kan. PN dan PH terpaksa join sebab sekarang undang-undang lompat tu parti belum berkuasa kan. Dan masa itulah saya ramalkan akan ada apa yang Prof hajat tu. Persatuan tu. Itu ramalan saya yang bodoh lah Prof. Cerdik tu kita nak dengar yang tu. Siapa dia nak ulas lagi? Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Salam. Salam Prof. Sebetulnya yang Tok Muk sebut tadi tu ada dibincangkan dalam pertemuan Yayasan Kerukunan Ulama Nusantara. Maksudnya selari dengan apa yang Tok Muk sebut tadi tu, ada pandangan daripada beberapa orang para ulama dan kiai yang terlibat di situ, tak ramai, dalam sekitar 15 orang saja. Ya. Tetapi yang menarik ialah pertama disebut kita tidak perlu lagi untuk begitu banyak masa kita berfikir tentang orang parti politik. Kerana mereka pun bukan fikir pasal kita, pasal rakyat, pasal yang lain-lain pun. Jadi oleh sebab itu makanya masyarakat yang ada di luar yang sebenarnya majoriti, kalau dalam negara kita pun parti politik kurang lebih totalnya dalam 3 juta saja keahliannya. Ada pun yang lain yang lebih majoriti lagi itu mereka yang hanya jadi follower saja. Siapa yang nak buat satu trend baru kepada follower yang lebih majoriti inilah yang perlu digerakkan. Yang kita lihat perlu kepada penampilan tokoh-tokoh yang berautoriti dalam akademik, dalam agama untuk membuat satu kenyataan-kenyataan yang sepakat, yang besar, yang kemudiannya disambut oleh kalangan bawahan ini untuk ditebarkan dalam media-media sehinggalah yang saya sebut awal tadi sampai kepada akar umbi. Jadi satu masa kita akan lihat pemain-pemain parti politik ini seperti dia hanya berada di dalam gelanggangnya sendiri, yang dia syok sendiri, yang dia melihat sedar-sedar rupanya masyarakat di sekeliling sudah pun ada satu budaya yang lain yang tidak lagi memberi perhatian besar kepada mereka. Itu keadaan yang kita rasa perlu diwujudkan. Yang saya percaya mana sekiranya tokoh-tokoh seperti Tan Sri, seperti Tok Mu dan lain-lain yang kita yakin ramai lagi yang boleh tampil membuat suatu suara yang sepakat walaupun tidak dalam satu organisasi, tidak dalam entiti yang sama, tetapi kenyataan yang sama yang disambut pula oleh pemain-pemain media, influencer dan lain-lain, itu kita yakin boleh menjadi satu gelombang barulah. Wallahu alam. Ustaz, saya nak tanya di mana sekarang gelombang ketiga Hasan Ali? Saya ingatkan gelombang ketiga tu begitulah, nak bukan saja nak buang parasit tu, tapi nak menyelesaikan mungkin dalam PAS saja pada waktu itu mati yang gelombang ketiga. Apa pasal? Pandangan saya melihat begini, Temut. Mereka membuat gelombang itu hanya dalam satu kelompok, tidak disambut oleh entiti-entiti yang lain dan juga tidak disambut secara grand masa, maksudnya masyarakat menyeluruh itu tidak menyambut. Maksudnya satu antara tokoh politik, tokoh akademik, tokoh otoriti dengan masyarakat seperti ada satu gap yang nak menyampaikan idealisme itu. Jadi di situ kita lihat kelompangan menyebabkan rakyat terus dimomokkan, dimainkan oleh jentera parti politik yang mereka itu ada boleh dikatakan hampir di setiap dun.
Maka jentera mereka ini yang berjaya memainkan keadaan itu. Walaupun kita melihat, kita yakin idea-idea yang dibawa oleh tokoh-tokoh kita yang lebih berautoriti itu lebih menepati keperluan, khususnya dalam keadaan masa sekarang ini yang sudah menzahirkan muak mereka dengan isu-isu politik. Okey. Satu trend yang kita dapat lihat sekarang ini, ramai orang yang suka pada perpaduan. Tapi cara dia mengatasi perpecahan itu ialah dengan menubuhkan parti baru. Seolah-olah parti dia ni yang lebih baik daripada parti orang, maka dia akan jadi parti serpihan nyamuk lah. Menambah perpecahan lagi. Lebih berpecah lagi lah. Macam mana ni? Saya betul. Ya. Saya nak mau cakap dengan keadaan kita. Sebelum nak cakap keadaan kita, saya nak tengok bagaimana Indonesia berlaku. Ya. Sebelum daripada Jokowi naik jadi presiden. Sebelum Jokowi naik jadi presiden, saya ingat Persatuan Muhammadiyah ke apa nama timbalan naib presiden kepada ni Ma'arif. Saya kenal semua tu, ulama-ulama besar ni. Saya kenal. Daripada awal, daripada biasa lagi sebab kita duk biasa pergi ke apa nama berbincang mengenai dengan Islam dan sebagainya. Jadi anda ingat suasana politik dan orang ramai di Indonesia lebih terbuka. Dan para ulama dia berani mengenengahkan pandangan-pandangan dan idea dia. Sebab itu akhirnya Jokowi terpaksa ambil apa nama dia punya ni timbalan sekarang ni. Dia Ma'ruf. Ma'arif ni. Kan? Dia Ma'ruf Amin. Dia ambil dia jadi sebagai ni naib presiden. Macam Soekarno dengan Hatta lah. Yang tu. Jadi kekuatan dia ada situ. Sebab Muhammadiyah ke, Masyumi ke akan memberi sokongan kepada apa nama golongan para ulama di Indonesia. Itu satu. Tapi anda ingat kalau kita di Malaysia ni para ilmuwan memberanikan diri untuk mengeluarkan idea-idea yang baru. Contohnya macam risuah. Kita ada bercakap berrisuah. Tapi yang risuah ni apa nama Datuk ni Usamuddin Yaakob dia yang masuk dalam pastas apa nama ni mengenai dengan risuah. Itu pun ana masih kata lagi. Kenapa kita risuah ni kita ambil orang yang terima saja, orang yang memberi kita tak. Orang yang memberi kenapa kita tak pegang dia. Dia bagi 100,000. Kemudian dia dapat projek 1 juta. Kemudian 100,000 yang dia bagi itu rumah kalau harga 100,000 dia penaik jadi 110,000. Kita juga yang kena, ayat juga yang kena. Sepatutnya kalau ikut Tuhan kata kalau kita ikut sunnah, makna yang memberi pun kena, yang menerima pun kena. Itu baru adil. Tapi nampak ada WhatsApp gitu-gitulah. Tapi siapa pun tak pernah komen. Patutnya perkara ni dia kena tanam daripada budak-budak sekolah lagi. Macam tua kita tanam macam mana kita tak mau kita benci kepada satu benda yang orang tua tak ni dia tanam. Semangat tu sehingga kita bila kita tak boleh tengok benda tu. Kita tak boleh tengok. Jadi sebab itu anak saya asas inilah yang diberi orang tua dulu dia kata bagi sedekah. Tapi kalau bagi sedekah dia bahbaklah bagi sedekah dengan niat yang ikhlas.
Kalau ada Betul. bukan niatnya ikhlas, makna akan jadilah. Akan jadi risuah kalau kita bagi kat satu orang, bagi RM100 ada, tapi di sebalik tu ada lagi niat kita yang tak betul. Ya. Ha. Ini sepatut ditanam daripada apa nama? Ya. Ini kalangan. Daripada rebung lagi lah. Ha. Okey Tan Sri, macam ni. Saya isu cerdik pandai kita. Cerdik pandai kita, katalah profesor ke, ataupun ex-profesor ke, ataupun ulama ke, atau siapa-siapa ke. Sekarang ini, kebanyakannya hanya berada pada peringkat menyokong. Betul. Kata dari segi politik, dia boleh menyokong mana-mana parti politik, tetapi untuk berdikari ke depan tanpa memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyokong parti-parti politik tertentu, tu macam Tan Sri sebut. Saya rasa jarang kita dapat. Saya duk perhatikan dalam kita punya grup grup intelektual. Itu semua Profesor Emeritus, Profesor kanan, retired profesor sebagaimana. Saya ada fikir macam mana profesor-profesor macam ni. Dia tidak ada satu idea yang original untuk dilahirkan untuk masyarakat. Yang adanya ia membuntut mana-mana parti politik yang ada, maka dia hanya menjadi pendukung begitu sajalah. Kadang-kadang pendukung membawa rebah. Dia macam tu. Jadi bagaimana kita kalau kita macam nak balik kepada Tuan Haji Razali tadi. Kita biarkan orang politik, biarkan si loncai terjun dengan labu-labunya. Tapi akhirnya loncai sebah juga. Biarkan loncai terjun dengan labu-labunya. Tetapi biar loncai, tetapi kita, ini para intelektual kita hanya membuntut parti politik yang adanya. Maknanya masih lagi partisan dengan parti. Bukan kita tak nak, tetapi untuk membina parti dia pun dia tidak ada satu idea yang bagus. Juga kalau dia kata dia mempunyai idea yang besar untuk membawa parti dia supaya boleh memimpin misalnya. Okey. Saya katalah bekas yang saya tahu, katalah berjasa. Apa yang nak dibuat oleh berjasa kecuali untuk mengekalkan kedudukan anda dalam arena politik dan macam berkumpul, macam kita katakan semut berkumpul masa banjir, itu sajalah untuk hanyut ke mana-mana. Tapi tidak boleh ke mana-mana juga. Mana lebih baik kita kata daripada duduk begitu-gitu dalam satu wadah yang tidak mempunyai kesan, baik kita mengambil cara tersendiri untuk itu. Saya pun dah merepek juga tu, nak biarlah dulu. Datuk, saya nak sentuh sikit apa yang Datuk sebut ni. Sebelum ni saya ikuti saja. Sebenarnya saya rencana-rencana yang ditulis oleh Profesor Emeritus ke, Profesor Madya ke, saya ikuti. Kemudian saya dapati akhbar-akhbar yang mana sokong kerajaan. Bila keluar satu isu, dia akan tanya kepada profesor inilah yang akan membuat kenyataan. Boleh Datuk tengoklah. Sama ada benarkah dan berita harian ke. Itu satu perkara yang kalau segi tak tahulah. Dari segi mungkin pada segi akademik tak apalah, dia boleh ni lah. Tapi ini Tan Sri, saya mencelah kan. Di kalangan akhbar terdapat kita katakan penyakit ke apa dia, sindrom takut kepada desk editor. Lesson tak keluar. Dan takut kepada ketua editor. Jadi kita tidak ada satu tokoh jurnalism yang berani membawa arus memperjuangkan kebenaran dalam negara kita ni walau apa terjadi kepada diri dia. Macam masa kebangkitan di Indonesia dulu kan, bagaimana mereka itu cuba mencabar Soekarno, sehingga Soekarno jadi gugup, nak pergi komunisme ke, nak pergi nasionalisme ke, tak tahu ke mana-mana. Jadi tidak ada macam Mukhtar, kita kata macam apa di Indonesia,
dalam kalangan kita tidak ada yang senior-senior, yang sastrawan yang senior-senior pun duk asyik duk ikut orang je, dia tidak membawa arus. Jadi orang akademik pun, orang journalism pun, orang, jadi macam mana kita ni? Cuma kita jangan berkata bahawa kita hanya berserah diri kepada Allah saja. Macam Tasri kata tadi kan, hanya dia enak-enak saja bila diminta oleh akhbar mengulas sesuatu, dia pun ulaslah. Maka dia ulaslah, besok naiklah dia punya nama, dia puas hatilah dia mengulas. Tapi dia tidak tahu dia telah dipergunakan oleh akhbar untuk mendukung apa yang didukung oleh akhbar saja. Ya tak? Ya. Itu masalahnya. Sedangkan sekarang ni dalam dunia yang media sudah begitu hebat, mengapa kita mengharapkan lagi akhbar-akhbar atau media perdana untuk menangani, untuk menampung pandangan-pandangan kita. Kitalah sendiri yang menyebarkan dalam masyarakat, yang nak tampung pandangan-pandangan dia. Okeylah, dia punya pasal lah. Itu di mana pun siapa masyarakat. Okay. Yang ni mungkin keluar sikit daripada konteks perbincangan kita. Okey. Tapi saya tanya Datuk juga, sebab Datuk ahli akademik. Saya nak tanya, calon yang tua di Melaka ialah 68 umur dia, wanita juga. Yang muda 21. Wanita juga. Calon PH. Tan Sri Anwar Datuk Anwar Ibrahim punya calon. Tapi dia masih lagi jadi pelajar di UiTM. Ya, ya. Macam mana kedudukan dia sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar? Masuk jadi calon pilihan raya. Kalau kita ingat sejarah dulu, Ustaz Fadil Noor, Allahyarham, yang di Pertua PAS, tahun 78. Ya. Dia balik masuk pilihan raya. Dia ambil cuti 2 minggu kepada Allahyarham Tan Sri Ainuddin. Dia benarkan, dia balik dalam masa cuti dia ni tak ada. Dia balik, dia masuk calon. So waktu dia dalam cuti. Cuti yang dibenarkan. Ya. Kemudian tak ada pula kata tak boleh masuk calon ke apa kerana ni, tak ada syarat apa. Dia masuk calon. Selepas itu dia diambil tindakan. Dan dia dibuang oleh lembaga. Apa nama, masa tu bukan Universiti UTM lagi, masa tu apa nama? ITM. Dia punya ni maktab teknik mungkin tak salah. Ya, dia lah. Maktab teknik. Ya. Dia kena pecat. Bila dia kena pecat, apa nama, dia tak puas hati, Ustaz Fadil bawa kes dia ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi kukuhkan keputusan lembaga. Apabila dia bawa rayuan ke Mahkamah Rayuan, maka Mahkamah Rayuan kata hak untuk didengar tak diberi kepada Ustaz Fadil. Ya. Maka dia oleh kerana hak didengar tu tak diberi kepada dia, maka dari segi peraturan dia sebelah pihak ya, mahkamah dengar sebelah pihak ya, tak dengar sebelah pihak lagi, kemudian keputusan itu. Maka dibatalkan keputusan itu dan dia dapat balik. Jadi apa nama, pegawai di maktab teknik. Dia Tan Sri mungkin pada waktu itu kita kena semak apa tu Akta Universiti lah. Tahun 78 Akta Universiti itu masih lagi belum dikuatkuasakan. Ya, zaman Tun Mahathir baru dikuatkuasakan. Tapi dalam keadaan sekarang kita kena tengok macam mana perubahan telah dibuat dan sepatutnya kalau dalam masa dulu dia boleh komplain, awak tak legal ni, tak boleh masuk calon. Jadi kalah dengan begitu ya. Kalau sekiranya tidak disokong oleh Akta Universiti, tapi tak tahulah sekarang, saya pun tak berani nak ulas tak berani nak ulas macam mana Akta Universiti sudah di-amendmentkan dan sebagainya lebih di bidang tu. Okey, ada lagi? Datuk Zul, macam mana ni? Sistem dua parti kita ni.
Betul, saya baru habis kelas tadi tu saya masuk. Cuma Saya saya bila nampak tu saya kloy lah kata orang tak utara. tak apa tu. Saya tak dengar yang awal-awal tu. Cuma saya respon sikit Tan Sri punya isu calon tadi dan juga isu Akta Universiti. Saya pun tak tengok detail perubahan yang dibuat waktu Dr. Mazli iaitu. Cuma ada isu sebelum dia iaitu ada kebenaran kepada universiti khususnya student lah, bukan kaki tangan, student untuk boleh bebas berpartisipasi dalam dunia politik. Untuk staf Datuk, kalau tak silap saya memang tidak ada pindaan besar dibuat. Masih even kalau ikut akta betul-betul tu, kalau kita nak bagi statement macam kita di interview tanya pendapat dan sebagainya, masih kena mendapat kebenaran Naib Chancellor. Itu maknanya sebagai seorang bekas timbalan Naib Chancellor. Okey, saya nak tanya ni. Bekas timbalan Naib Chancellor. Adakah boleh berpartisipasi sampai yang Tan Sri tanya tadi, sampai masuk calon? Kalau ikut akta, dalam makluman saya tidak dibenarkan itu. Tu saya kata yang paling teruk sampai kita nak bagi statement apa-apa pun kena dapat kebenaran Naib Chancellor. Jadi maknanya dalam kes ni Naib Chancellor telah membenarkan. Dia ada isu lah tu. Dia macam ni, dari segi implementasi, kalau katakan tekanan diterima oleh Naib Chancellor, dia akan mengambil tindakan. Kalau tak ada tekanan ataupun favor kepada kerajaan yang memerintah sebagai contoh, maknanya benda tu dibiarkan begitu sajalah. Tapi kalau timbul isu, baru digunakan akta tu. Maknanya dalam bahasa yang berbeza, perkembangan cacar morba parti-parti politik dan aktiviti politik dalam negara kita sudah sampai kepada peringkat tidak terkawal. Siapa saja boleh buat dan apa saja boleh berlaku, dan kadang-kala kita berlaku dulu ke mana-mana barulah kita nak bising-bising sekali-sekala dan sebagainya. Dan itu keburukan parti politik di kalangan masyarakat kita sekarang. Tapi tak tahulah, kalau saya kata keburukan parti-parti politik dalam negara kita, mungkin orang marah, tapi saya rasa apakah yang reformasi kita nak buat? Yang kita nak reform masyarakat kita. Kita nak reform apa ni? Pandangan saya lah tu, reform ni dia berlaku ada dua keadaan ni. Satu, berdasarkan event yang drastik. Kita ambil contoh yang berlaku di Indonesia. Bila Soeharto dijatuhkan, perlembagaannya di reform. Bila reform peringkat perlembagaan di bawah itu. Contohnya macam kita sistem berdasarkan vote majority kita di satu kawasan. Tapi di sana di reform berdasarkan parti mendapat persen undi berapa dan direflect kepada perwakilannya berapa. Jadi kalau tak berlaku event yang besar macam tu, nak reform maknanya dia kena melalui cara yang kedua, iaitu education. Yang tu lambatlah tu. Itu lambat, sangat lambat. Ya, betul. Itulah dua keadaan yang kita boleh tengok lah. Ya. Dia soalnya kalau kita balik kepada perbincangan asal kita satu cadangan alternatif yang kita bagi kepada parti-parti politik kita, supaya gabungan politik parti politik ini, katalah lepas pilihan raya Melaka ni, sebelum kita masuk dalam pilihan raya yang akan datang, supaya parti-parti politik mengambil inisiatif bergabung sama sendiri sehingga jadi dua parti politik atau dua gabungan sahaja. Dua sistem, dua parti gabungan lah. Bukan kita suruh jadi satu parti dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, apa cadangan kita dan apa sumbangan yang boleh kita bagi untuk supaya parti-parti politik ini bergabung dalam dua
dua pihak sahaja macam yang kata Tan Sri tadi, kita dah pergi jumpa ketua-ketua parti politik itu, dia rasa dia lebih besar daripada kita sebab kita tidak mewakili majoriti besar rakyat. Jadi rakyat pun saya tidak tahu apa hasrat rakyat sebenarnya dalam masyarakat kita, kecuali kalau saya tengok di Kelantan tu macam orang main kertuk rebana begitu ya. Ini pasukan saya sokong. Sampai dia palu rebana dia sampai terlondeh apa semua sekali pun tetap sokong. Ini puak awak. Jadi puak awak masuk kat saya hari ni, jadi puak saya. Jadi itu sajalah peranan kita. Jadi ekor parti-parti politik tanpa tahu ke mana kita nak pergi. Mohon mencelah Datuk. Silakan. Ya. Saya cadangkan secara praktikal, satunya rasanya cadangan daripada Tok Mut sebelum ni untuk membentuk Majlis Syura Negara itu perlu digerakkan supaya dia dapat itu membentuk. Dari segi dakwah lah. Saya lihat perkara itu bukan hanya untuk dakwah tu. Maksudnya di situ akan menghimpunkan suara-suara yang berautoriti daripada kalangan masyarakat, peringkat mana akademik, agamawan dan sebagainya, pakar-pakar bidang, untuk menjadikan suara kita nak sampaikan baik kepada parti politik ataupun kepada pihak-pihak yang lain, itu menjadi suara yang diberi perhatian. Kemudian itu satu peringkat maksudnya. Kemudian untuk di peringkat gelombang kepada rakyat ini, untuk maklumanlah saya, sebab rasanya perkara ini kita dah perlu kepada beberapa tindakan. Jadi untuk makluman Tok Mut, rasanya untuk close group lah ni ya, kita sudah menyediakan petugas di 64 parlimen. Daripada 222 parlimen, buat masa ni dalam masa 1 bulan lebih usaha dibuat untuk menjadi penyalur-penyalur maklumat, bahan kepada masyarakat sehingga sampai kepada akar umbi. Tinggal lagi harapan kami ialah bahan-bahan daripada pihak yang berautoriti, yang ada responsibility ini yang perlu ya untuk dikumpul dan disebarkan melalui media tadi, bukan media mainstream yang ada akhbar dan sebagainya. Tetapi media yang pergi terus kepada komuniti dalam masyarakat. Ya. Kerana kita melihat kalaupun ada media mainstream hari ini, orang tidak fokus pada TV, orang tidak fokus pada akhbar lagi. Ya. Bahan yang disampaikan itu mereka lebih menerima olahan-olahan yang didiskusikan dalam grup komuniti mereka. Jadi di situ perlu kepada channel yang menyampaikan macam mana operasi itu. Saya tak buka lah, maksudnya saya sekadar maklumkan. Yalah. Maknanya buat masa ini sudah 64 dan kita akan gerakkan lagi sekurang-kurangnya ada petugas tersebut di setiap parlimen yang ada. Okey. Yang bersifat non-partisan. Okey. Teruskan. Jadi prinsipnya itu bersifat non-partisan dan lebih kepada fokus untuk manfaat kebajikan agama, bangsa dan negara. Itu saja. Pada tahun 16, apabila MDN membuat gerakan dengan multaka perpaduan ummah, nampak impaknya. Penyertaan daripada senior-senior dalam masyarakat kita. Tapi satu ulasan yang dibuat oleh Tun Hamid, bekas ketua hakim kita, dia kata saya tidak sangat mengharapkan kejayaan yang akan dicapai oleh gerakan seperti ini kerana saya tengok senior-senior itu boleh buat apa. Nampak tak? Itu walaupun dia senior, tetapi dia kata senior-senior itu boleh apa, tayang boleh. Tapi kita memerlukan tenaga yang lebih intim, lebih hebat daripada. Jadi senior ni bolehlah cerita tentang pengalaman dia, sejarah dia. Kadang-kadang kalau setengah orang kata tu yang paling bodoh sekali Tan Sri ialah senior profesor lah. Dia akan menceritakan ini pengalaman saya, maka saya boleh membangunkan universiti ini sehingga menjadi universiti terunggul. Kata Universiti Melaya,
terunggul, sekian. Ini yang saya lakukan. Jadi dia dah tak tahu dah. Dunia sudah berubah, berkembang di bawah tu. Dia kata kita memerlukan tenaga-tenaga muda yang boleh bergerak dengan secara yang baik. Tapi konsep tenaga muda itu apa yang nak tanya Tuan Haji Razali tu. Tenaga muda yang boleh menggerakkan, apakah mereka cukup idea ataupun orang tua kata budak-budak muda ni saja, tak tahu apa. Macam mana ni? Itu tu. Pada saya tenaga muda ini dia bukanlah dia mencipta sesuatu, tetapi dia mengambil sesuatu daripada generasi tua yang berotoriti tadi untuk diolah, disampaikan supaya membumi kepada masyarakat. Itu peranan mereka sebetulnya. Yang saya sebut tadi, mana gap yang ada, kita melihat walaupun kita ada orang-orang elders kita dapat keluarkan teori, dapat keluarkan proposal paper yang sangat baik, tetapi bila hanya berlega di kalangan atasan sahaja, dia tidak sampai kepada mana, faham pun tidak, rakyat di kampung tidak faham pun. Jadi perkara itu menyebabkan dia hanya menjadi idea, menjadi proposal sahaja. Contoh kita ambil dalam tahun 2017, kalau rasanya Tok Mu Tan Sri ingat, ada Convention Pasak Negara yang dibuat dan ada proposal dihantarkan kepada institusi raja-raja pun. Tetapi oleh kerana perkara itu tidak disambut di peringkat masa. Oleh siapa? Oleh generasi penggerak. Generasi penggerak inilah yang kita lihat lebih peranan kepada generasi muda. Bukan maknanya mereka mengolah sendiri, mengeluarkan sendiri, itu tidak. Maka di situ perlu ada jalinan yang baik antara generasi tua yang lebih berotoriti dan generasi muda penggerak tadi untuk membawa bahan tersebut kepada masyarakat umum. Itu perkara yang kita lihatlah, maknanya contoh lagi, misalnya ada beberapa tulisan saya dalam dialog dengan Prof Syam Rahayu misalnya, ada cadangan nak memperkasa Dewan Negara dan sebagainya lah. Tulisan-tulisan dah beberapa kali dipublish dalam media umum. Tetapi oleh kerana tidak ada pihak yang menyambut untuk dijalankan advokasi itu secara lebih menyeluruh, menyebabkan pihak parti politik, pihak mananya institusi raja-raja sendiri pun tidak memberi perhatian yang berat, yang besar kepada hal tersebut. Ni saya ambil contohlah, kita buka sikit-sikit lah nak reform pentadbiran Islam dalam negara ini. Okey. Dan Majlis Raja-Raja sudah bergerak. Sudah melantik satu grup yang diketuai oleh Tun Sarji, Allahyarhamuh. Tapi bila dah siap semua tu, tak tahu ke mana nak bawa. Tak tahu ke mana nak bawa. Apa Tan Sri tunjuk tu, apa tu Tan Sri? Tolong bagi tahu macam mana? Ke mana nak pergi? Unmute. Unmute. Tak dengar ni. Tolong Dr. Basri unmute Tan Sri tu. Kemana perginya hasil? Saya ditugaskan untuk menyiapkan 1, 2, 3 untuk submit kepada mereka itu. Kan kita tahulah orang yang bagus-bagus semua, tapi hasilnya tak ada. Kemana Tan Sri? Buka tu, unmute. Mute tu. Mic tu. Okey. Okey. Jadi Ana pun duk tertanya-tanya juga. Sebab Ana bukan ahli, tapi Ana dijemput 2 kali dalam perjumpaan. Okey. Dan saya sampaikan apa-apa hasrat untuk meningkatkan atau utamanya syariah Islam lah, mahkamah syariah, undang-undang Islam, dan lain-lain lagi, ada apa-apa pertembungan atau tidak dan sebagainya. Kita sampaikan kepada Jawatankuasa ni, tapi tak tahulah apa yang berlaku. Saya nak bagi contoh. Kerjaan dulu melalui MPI dan Majlis Raja-Raja dan diluluskan
nak menyusun semula dan memperkuatkan kedudukan mahkamah syariah daripada 3 peringkat kepada 5 peringkat. Dan kabinet putus, bukan kata sebarang ini, keputusan kabinet memutuskan. Mana tugas ini diserahkan kepada JKSM dan dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara. Tapi minta maaf dah, apa yang berlaku di sebalik. Datuk boleh tahulah, saya tak boleh sebutlah. Ada negeri yang dah meneruskan PAT. PAT dah berlawan lah dengan keputusan Majlis Raja dulu. Jadi sekarang ni duduk tergantung-gantung. Ni yang saya kata sekarang ni. Kalau nak kena menteri yang berhormat, menteri agama sekarang, dia kena, sebelum dia nak melangkah jauh ke hadapan, dia kena baca sejarah ni. Macam mana sejarah nak mempertingkatkan kedudukan undang-undang syariah, Jabatan Agama Islam, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kemudian macam mana kita nak boleh belanjakan duit kewangan untuk membantu negeri-negeri. Sebab perlembagaan perkara 3 jelas pada kita. Maknanya siapa pun tak boleh nak kata apa. Itu benda-benda yang kita bangkitkan itu. Tapi apa yang berlaku tak tahulah. Sejauh mana yang kita ini. Saya kalau saya bercakap, banyak benar lagi Datuk. Ada guna nak cakap. Saya kata ini menyentuh kuasa-kuasa negeri. Tapi selama ni semua orang tak mahu sentuh kuasa-kuasa negeri. Tapi pada saya, Majlis Ugama Islam sepatutnya dirombak dan disusun semula. Saya bercakap oleh banyak orang tak berkenan lah bila saya bercakap itu. Sebab apa? Fasa nak dia matuk maruah arid. Dia begini tu. Kalau kita baca undang-undang, kita baca undang-undang, kalau wilayah Persekutuan baca 505. Kerana kita asalnya Majlis Ugama Islam ni dia kontrol semua. Tapi kita pisahkan. Ini pentadbiran, mufti, mahkamah, pendakwaan, penguasaan diasing-asingkan. Kemudian selepas pada itu, bila majlis ni sebenarnya dia adalah pembuat dasar. Pembuat dasar, dia bukan menjalankan. Dia bukan nak terjun, nak buat sekolah, nak buat masjid, nak kerja Jabatan Agama Islam. Dia buat dasar. Jadi saya kata sepatutnya Majlis Ugama Islam ni disusun semula. Maknanya pengurusi Majlis Ugama Islam ni dia adalah pengurusi macam mana PM kalau banding dengan kabinet. Pengarah Jabatan Agama Islam dia adalah macam ketua setiausaha negara. Dia adalah setiausaha majlis dan dia juga ketua pegawai eksekutif. Jadi oleh kerana itu majlis taklah sibuk nak pergi bagi hadiah tu sana sini. Majlis dia apa dia buat? Buat dasar. Apa nak buat? Contohnya apa dia? Sebab saya kata kalau susun semula, kita tengok bahagian wakaf kena wujud di bawah majlis ni satu bahagian wakaf. Kemudian bahagian zakat kena wujudkan satu bahagian zakat khusus mengenai dengan zakat. Mengenai dengan pembangunan masjid kena ada bahagian masjid. Dia buat dasar. Kalau zakat dia kena buat dasar. Kena ada peraturan. Macam Kedah dia asingkan daripada majlis. Dia buat aturan sendiri. Baru selepas itu jadi yang nak pegang mengenai dengan dasar majlis mengenai dengan zakat, dia mestilah satu orang alim yang tahu mengenai hukum hakam mengenai dengan zakat. Kemudian selepas itu kita nak buat pembangunan.
kita tidak akan tolak apa nama ni, engineer ke, ahli ekonomi ke, ahli pelaburan ke ada. Ini hanya akan membantu para alim ulama yang memegang dasar, yang tahu hukum tadi. Makna dia nak baca, dia nak bagi zakat ni kepada siapa? Dia kena baca innamas shadaqat lil fuqara. Tan Sri. Ya. Dalam negara kita sekarang ni, sebesar mana kekuatan para alim ulama? Ini pasal alim ulama. Definisi jelas ke para alim ulama? Yang mana satu alim ulama ni nak kata? Dia satu aja. Kalau Datuk ingat, kalau Datuk ingat, kita mesti ingat lagi. Bila ahli agama dah tidak ada lagi dalam jawatankuasa Majlis Tertinggi UMNO. Oh. Bila berlaku? Apabila ahli-ahli korporat politik wang dah masuk dalam UMNO. Boleh baca lah. Anda mesti ingat lagi Datuk. Sebelum dia tu siapa yang dapat undi lebih? Yalah, Wan Mukhtar kemain lagi. Datuk Wan Mukhtar, Datuk Hamid Osman, Ayu Yusuf Noor, apa semua. Dalam majlis tertinggi ni memang orang agama duduk situ. Jadi, sebab itu masa zaman Tan Sri Hamid Osman, Tan Sri Yusof, masa Tan Sri Hamid Osman, bila dia buat dasar, Ana bukan orang UMNO. Dia cakap, Ana bukan UMNO, bukan mempas, Ana orang bebas, orang kerjaan. Tapi Dr. Hamid, bila kita bincang macam mana nak berkuat, dia serap kita. Kita bagi cadangan kat dia, alhamdulillah. Dia buat. Sebab itu boleh tubuh JKSM, tubuh lepas JKSM tahun 97. Jadi pada bahagian Islam jadi jabatan. Semua tu adalah jasa ulama. Ulama. Tapi nanti dia Tan Sri. Ya. Ulama macam tu ada ke lagi di jabatan-jabatan, di JAKIM, di Yadim, di Mawib, di mana-mana ada ke? Para ilmuwan ilmu Islam yang memberi nasihat kepada menteri, bukan tunggu wahyu daripada menteri. Dia sekarang ni Datuk. Ini sebab itu ada kata kalau nak buat dan apa pun mesti jamaah mesti ada. Lembaga penasihat mesti ada. Kalau kita tengok, dia ni kalau kita nak berjuang pasal Islam, kena tengok. Macam mana Sayyidina lepas wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Bila dia nak mantah, dia nak ambil duit, nak ambil gaji, duit daripada Baitul Mal pun. Sampai Umar kata, kamu kena ambil. Bagaimana? Yeah. Baru dia ambil. Dia ambil pun setakat cukup makan pakai dia saja. Sehingga lilin pun kalau dia bukan kerana hak rakyat dia padam. Oh tu jubah singkat tu kan? Ini yang nak kena ada. Yang nak kena ada. Kemudian lagi satu yang kita ni duk takut sebab generasi kemudian ni tak dilatih macam Datuk yang kita pernah latihan dulu. Zaman kita sebelum merdeka dulu macam mana semangat. Anda dulu ingat lagi kalau di Kedah Tok Guru Haji Umar Zuhdi, Tok Guru Haji Syamsuddin, itu semua orang kuat-kuat belakang tu. Tok Lebai aku, tu orang Balin. Kemudian kalau di Kulim Pak Noh, tu Guman Mobo, semua ni ulama-ulama depan ni parti macam-macam ada PAS ada UMNO. Tapi mereka boleh pakat duduk sekali. Nanti Tan Sri nak tanya tu Haji Razali tu, boleh ke nostalgia tu dibalikkan sekarang jadi satu realiti? Tanya orang muda ni. Saya rasanya kena mulakan dulu Datuk. Nak boleh tu maknanya sukar nak jawab juga tu. Tetapi kalau tidak mula, maknanya kita tidak akan capai lah. Ya. Jadi saya sangat mengharapkanlah maksudnya. Sangat mengharapkanlah maksudnya idea, maksudnya macam yang Tan Sri sebut tadilah, jamaah tadi. Maknanya majlis syura tu perlu ada. Ni Ustaz. Yang Tan Sri sebut tu, tuan guru tu, tuan guru ni, tuan guru tu dah inqirat dah. Macam mana ni?
Saya ingat yang pengurusi Jamiah Ulama Pondok Patani, Baba Abdul Karim sebut masa ziarah. Dia sebut apa dia? Yang pergi tiada mengganti, yang mengganti tidak seperti. Oh. Itu saja saya boleh sebutkanlah maksudnya. Kata-kata hikmat yang sangat Baba Abdul Karim. Ya. Tapi anak pandangan tu anak tak berapa setuju. Oh. Anak tak berapa setuju. Kita jangan tengok itu pandangan daripada salah seorang tok guru daripada petani. Kenapa kita tak ambil contoh Saidina Abu Bakar dengan Umar? Allahu Akbar. Apabila Saidina Abu Bakar muantah dalam masa 2 tahun, dia duk kalut duk perang dengan orang murtad dan sebagainya, tempat dia naik Saidina Umar. Saidina Umar menjalankan apa yang dibuat oleh Saidina Abu Bakar. Kemudian dia buka lagi, boleh tengoklah awaliyatul Faruq apa dia dalam bidang pentadbiran, dalam bidang qada, dalam bidang ketenteraan, pengurusan dan sebagainya selama 10 tahun. Umar buat semua pembaharuan yang dibuat oleh Saidina Umar, meneruskan apa yang dibuat oleh Rasulullah dan meneruskan apa yang dibuat oleh Abu Bakar dan seterusnya sampai ke dia, barulah mari Saidina Osman dan Saidina Ali. Kenapa kita tak mau ambil falsafah tu? Subhanallah. Kalau kita ambil falsafah macam kata yang ni tak boleh ganti, mana kita lemah. Ya. Kita lemah. Sepatutnya sekarang kalau ada pandangan-pandangan para alim ulama boleh bagi pandangan, dia tak kata dia tak kuat, tak boleh nak bergerak. Kita tengok Syekh Ahmad Yasin di Palestin. Kan? Dia malah masa dia nak tubuh Hamas tu, semua orang kata Syekh dia apa orang kata kat dia. Kata dia pengkanas lah apa semua. Tapi dia teruskan perjuangan dia sehingga akhirnya Gaza dapat ditawan oleh penyokong Hamas. Dan Syekh ni meninggal dengan sebab dia dibom. Itu perjuangan dia, tapi dia bagi idea, bagi pandangan, tetapi dilaksanakan oleh tentera-tentera, ahli-ahli pemikir, saintis-saintis yang di bawah Hamas. Nampaknya dia lebih praktikal daripada Khomeini ya. Ya. Kalau kita nak sebab itu dia tak ni dengan pantai sebelah ni barat di bawah presiden yang sekarang ni Abbasi ni. Dia tak berlaga dengan sebelah ni. Ya, Abu Nidal ya. Jadi anda ingat benar-benar ni kalau kita boleh kaji, kita boleh buat, walaupun kata kita tak ni, tapi idea-idea yang kita bagi, kita bukan nak bagi idea-idea yang ikut suka tu, kita dengan pembacaan, dengan tadabbur kita kepada Quran, Sunnah dan juga buku-buku yang ditulis dan apa yang dibuat, yang dibukukan. Ana 2-3 hari ni duk baca sikit sebanyak. Dulu duk baca dah. Bila baca Awaliyatul Faruq. Yang tu. Jadi kalau nak baca, tengok dari segi pengurusan pentadbiran macam mana apa semua, banyak umat buat pembaharuan. Maknanya kita kena rujuk balik kepada perancangan-perancangan terdahulu untuk mewujudkan kesinambungan, bukan kita taja secara cacah merba gitu kan. Itu masalahnya. Bagaimana menghidupkan kembali kuasa para ulama tradisional dalam masyarakat kita. Ada? Ya. Bagaimana ya? Pernah satu ketika apabila para ulama kita adalah UMNO, walaupun anda bukan orang UMNO, tapi bila Yusuf Nur pun dah tak naik, Dr. Hamid pun tak naik, maka Datuk lah Mat Zain. Anda kata Datuk kena usaha supaya
Datuk akan balik semula ke dalam jabatan Majlis Tertinggi UMNO. Bukan yang dilantik tetapi yang dipilih oleh ahli. Ya, ya. Tapi tak berjaya. Kalau secara lantikkan parti itu tak mau. Ini kita nak orang ramai macam Hamid, macam Datuk Wan Mukhtar apa semua. Ya. Kalau yang dilantik itu macam anak ayah didik makan pelukuk di tepuk tangan ada. Itulah tak apalah tu. Okey. Kita cuba balik supaya kita idea kita tentang ini. Soalnya mewujudkan dua parti sistem itu suatu idea yang wajar diterima. Dan bagaimana nak melaksanakannya, maknanya kita perlu berkempen supaya parti-parti politik yang ada sekarang ini, termasuklah yang saudara kita Ibrahim Ali lah, yang parti-parti kecil tu, baiklah dia menjadi pemakin kepada kesatuan yang ada di kalangan parti-parti politik lah. Ya, Datuk Ibrahim Ali, Presiden berjasa, yang parti-parti kecil-kecil dulu cuba mengambil inisiatif, tapi tidak menjadi baji yang boleh menghasut, memecah belahkan apa yang sudah pecah, tetapi baji yang memperkukuhkan. Baji ini dia ada dua peranan. Baji yang boleh memperkukuhkan menjadi pasak dan satu baji yang boleh memecah belahkan. Kemudian peranan kita ni orang-orang, nak kata orang NGO tu satu istilah yang sangat lumrah, dan orang-orang yang non apa tu, yang independen lah, yang independen, bukan non independen, yang agak lebih independen daripada parti politik itu, mungkin ini yang tidak beres. Jadi mungkin kita cuba berusaha untuk membereskan keadaan ini, dan bagaimana membereskan keadaan ini kita perlu kepada perincian sedikit lagi. Yang macam mana ni? Nak memperincikan lagi ni macam mana ni? Perbincangan kita dah buat dah, convention kita buat dah, multaka kita dah buat dah. Cuma apa yang kita boleh sebut dan apa yang kita tidak boleh sebut dalaman kita. Benda-benda yang macam ni mungkin kita kata apabila berlaku pertembungan antara perjuangan yang sebenar dan perjuangan sampingan, maka dalam diri manusia ada pergolakan yang sukar untuk diselesaikan. Ini saya cuba gambarkan. Dalam diri manusia ada pergolakan yang bukan senang untuk diselesaikan, dan itulah yang saya rasa menjadi masalah kita sekarang ini. Mungkin kita boleh bercakap pada waktu kita boleh bercakap, tetapi apabila kita berada pada tempat kita boleh melakukan sesuatu, maka kita dapati bahawa diri kita berada pada kedudukan yang sebenar. Kata orang ini, cerita orang bercinta. Tan Sri, sorry lah nak sebut ni. Malu juga ke Tan Sri. Dia kata orang-orang yang bercinta itu masih bermimpi. Dan apabila mereka berkahwin, mereka sedar daripada mimpinya. Macam mana ni? Unmute, Tan Sri, unmute. Tak dengar ni, tak dengar. Ya, okey. Ana segi pengalaman bercinta ni tak ada. Tak apalah, saya bagi itu ialah bagi bandingan ialah. Cuma kalau nak kira perkahwinan anak dengan anak tok buku di
dicari oleh keluarga, oleh tok kanan. Mana tidak bermimpi lah, realiti terus. Okey. Ya. Jadi soalnya sekarang ni, dalam perjuangan ada waktu kita bermimpi. Kemudian bila kita terjaga bila kita duduk dalam wakil yang sebenar, maka kita terjaga daripada mimpi kita itu. Tiba-tiba kita sedar bahawa mimpi semalam itu tidak menggambarkan realiti sebenar pada hari ini. Jadi bagaimana kita cuba nak menukar kita punya mood rasional daripada yang. Jadi bagaimana kita boleh melakukan banyak perkara dalam masa yang singkat, itu yang boleh kita cuba ikhtiarkan. Okeylah, okey. Kalau macam tu tidak semua orang bercinta dulu, Tan Sri. Tidak semua bercinta dulu. Mana kita harap orang yang tidak bermimpi pada sebelum perkahwinan itu konsisten lah. Prof. Ya. Prof, nak ganggu sikit, Prof. Sila. Balik kepada tajuk tadi. Okey. Saya rasa persepsi Prof tu yang sekarang dalam parlimen pun dah ada tu kan. Dia gini, Anwar Ibrahim ketua pembangkang dan kerajaan PN atau apa BN ni dah ada permit tu rasa di kalangan the political players lah. Jadi yang saya tak faham tu, Prof maksud nak macam mana lagi? Itu sebenarnya dia macam ni. Kadang-kala dia kata dalam cerpen-cerpen dulu, tiba-tiba langkahku terhenti di pintu. Okey, saya nampak. Jadi yang kita takut ialah langkah-langkah yang terhenti di pintu, tak boleh nak masuk di istana. Ada gad ke, perasaan takut ke, kerasaan seriau ke, atau rasa nak balik cintakan rumah tangga semula apa semua sekali. Jadi benda-benda macam ni, ada hantu ke dan sebagainya. Jadi kita jangan mengharapkan guru di langit. Sebab guru itu ada banyak faktornya. Kita nak melihat hujan yang sebenar. Kalau setakat kita mengharapkan, bagaimana Anwar dengan Tun Mahathir? Ya. Banyak orang mengharapkan bahawa perpaduan antara Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir telah terjadi. Rupa-rupanya tidak. Berdamai untuk bersilat kembali. Nah. Ya. Jadi ini yang kita takut ni. Ada yang menunjukkan rasa damai dan ada yang menunjukkan rasa damai. Rupa-rupanya akhir pertempuran yang lebih hebat daripada sebelum berdamai. Ini Prof, saya nak minta izin lah. Boleh tak kita tunggu 20 hari bulan ni? Sebab saya rasa keputusan pilihan raya Melaka ni nanti akan menunjukkan kepada kita lah trend dua parti tu boleh menjadi realiti. Boleh tunggu sangat. Kita ni tunggu. Kita adalah pengguk dan sanggup menunggu perdamaian politik di kalangan bangsa kita. Macam pengguk rindukan bulan. Tapi sampai bila? Ya. Itu sajalah. Sebab PRU 15 pun Jun tahun depan. Tak lama. Yes. Okey, itu saja, Prof. Okey. Your thinking tu sebenarnya dah diterima oleh the political players. Tapi tentang rakyat ni 20 bulan ni akan memberi bayangan sama ada dia akan jadi realiti di tempat federal tahun depan. Itu sajalah Prof. Yang bodoh ni. Okey. Saya rasa itulah perbincangan kita pada petang ini. Kalau ada siapa-siapa yang nak mencelah lagi, celahlah. Kalau tidak pun saya akan tutup perbincangan kita dengan satu pengertian bahawa perbincangan ini pun ada limitnya dan kita perlu bergerak dengan secara yang praktikal. Itu insya-Allah.
Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, saya ucapkan billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.